Bulan Penggantian Makanan telah mendapat sambutan sebagai cara pengubahsuaian diet untuk meningkatkan kawalan glisemik dan mengurangkan berat badan dalam pesakit diabetes. Assalamualaikum, salam sejahtera kepada anda semua yang sedang menonton kami dalam Hello Doktor. Salam hujung minggu juga kita ucapkan. Sedang bersenang-senang bersama dengan keluarga sambil-sambil tu saksikanlah kami kerana pelbagai informasi terkini yang ingin kita bawakan bersama dengan anda. Pastinya berkaitan dengan kesihatan dan juga kekeluargaan. Baiklah, seperti mana yang mungkin kalau anda sempat saksikan poster kami. Kalau mungkin belum ikuti kami lagi, cepat-cepat ikuti kami di Facebook Hello Doktor TV3. Pelbagai perkembangan terkini berkaitan dengan program kami kita akan muat naik, dan mungkin kalau anda nak sampaikan apa sahaja komen boleh sahaja di Facebook kami Hello Doktor TV3. Dan sambil-sambil tu boleh juga simpan dahulu nombor ini 0377261603. Jika ada kesempatan kita akan buka talian untuk kita raikan pemanggil-pemanggil dan juga penonton-penonton Hello Doktor. Seterusnya, seperti mana yang kalau mungkin anda dapat saksikan di poster kami, kita akan bincangkan tentang topik simptom long COVID. Apakah itu yang dikatakan dengan simptom long COVID? Kita akan kenali, kita akan dalami tentang topik itu kerana sekarang ini dalam fasa kita perlu hidup dengan keadaan long COVID. Kita perlu hidup dengan keadaan pandemik COVID-19 ni, pastinya bekas-bekas pesakit melalui fasa yang lebih mencabar. Apakah yang sebenarnya dialami oleh mereka? Kita akan kenali satu persatu. Okey, sebelum tu seperti biasa, kita akan mulakan dengan perkongsian statistik COVID-19. Hari-hari kita akan kongsikan nombor ini supaya kita lebih cakna, kita lebih tingkatkan lagi kesedaran kita dan juga kawalan kendiri kita. Jumlah kes baru 10,710 kes. Walaupun berlaku penurunan daripada hari sebelumnya, tapi pastinya ini adalah menggambarkan betapa kritikalnya keadaan. Lebih-lebih lagi di Selangor yang mencatatkan lebih 6,000 kes. Baiklah, kalau anda lihatkan jumlah keseluruhan kes, 916,561 kes. Hampir 1 juta kes secara keseluruhannya sejak pandemik melanda negara kita. Dan pastinya ini adalah untuk kita tingkatkan lagi SOP kita, kecaknaan kita dan tingkatkan lagi kebersihan diri kita, imun badan kita supaya kita dapat elakkan daripada terjangkit COVID-19. Baiklah, seterusnya seperti mana yang kita nak umumkan ataupun seperti mana yang kita nak kongsikan bersama dengan anda. Hari ini adalah berkaitan dengan sindrom long COVID. Kita akan bawakan pakar, kita akan bawakan mereka yang merupakan bekas pesakit COVID-19 juga. Melalui fasa yang begitu mencabar, kita nak tahu pengalaman beliau. Dan sebelum tu, kita nak kenalkan kepada anda semua siapakah yang akan kita bawakan secara langsung dalam Hello Doktor. Tapi sebelum tu, apakah yang dirasai, apakah yang awam tahu tentang long COVID? Sama-sama kita saksikan. Long syndrome COVID tidaklah terlalu faham, tapi apa yang saya baca mungkin kita akan rasa sakit dada, mungkin pening kepala, ataupun kita mungkin boleh mungkin lesu dan tak bermaya. Dalam pengetahuan saya, setelah pesakit COVID ni dia recover setelah mengalami COVID, walau bagaimanapun akan meninggalkan kesan yang berpanjangan selepas pulih daripada COVID. Antara kesan-kesan adalah long pulmonary scarring pada iaitu jantung kita, dan juga kesan fatigue ataupun kesan keletihan secara dalam tempoh masa yang panjang. Okey, long COVID ni dia memberikan kesan kepada pesakit positif COVID-19 yang mana dia akan memberikan kesan kepada masalah pernafasan, buah pinggang dan juga darah beku. Jadi bagi saya COVID ni efek dia untuk jangka masa yang panjang. Itu merupakan pendapat mereka apakah yang dikatakan dengan sindrom long COVID. Ketidakselesaan ataupun badan seseorang itu, iaitu bekas pesakit COVID, tidak lagi seperti sebelum ini, sebelum mereka disahkan sebagai pesakit COVID-19. Jadi kita akan mendalami apakah yang dikatakan dengan long COVID bersama dengan pakar yang lebih arif tentang keadaan ini. Saya kenalkan terlebih dahulu Dr. Syazatul Syakirin Sirol Aflah. Maaf ya, sekali lagi panjang betul nama doktor. Dr. Syazatul Syakirin Sirol Aflah. Sedap betul. Pakar Perubatan Respiratory, Institut Perubatan Respiratory bersama dengan kita. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam Anim. Doktor, sihat ya doktor? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey Dr. Syakirin, kita mulakan dahulu dengan yang sebenarnya yang kita perlu faham tentang sindrom long COVID ini doktor. Silakan. Okey, bila mendengar pendapat orang ramai mengenai kefahaman mereka mengenai long COVID syndrome,
rata-ratanya dapat dalam, mungkin ada setengah tu dalam definisi yang tepat, tapi ada juga yang bercampur aduk dengan simptom acute COVID-19. So bila kita kata long COVID ni adalah seseorang yang mengidap jangkitan COVID-19, tidak kisah kategori apa. So kita mempunyai 5 kategori, 1 sampai 5. Dan mereka yang survive ataupun COVID-19 survivor yang mempunyai simptom yang berpanjangan. Dan bila kita kata long COVID ni, kita akan melihat simptom yang berpanjangan 12 minggu ke atas. Yang kita tidak dapat kenal pasti punca lain yang menyebabkan simptom-simptom mereka. So kebanyakan simptom yang telah disebutkan tadi memang ada di kalangan pesakit-pesakit post-COVID yang mengalami gejala yang berpanjangan. Contohnya tadi ada yang menyebut fatigue ataupun kelesuan ataupun keletihan. Ini adalah salah satu simptom yang sangat kebiasaan yang didengari daripada pesakit post-COVID semasa saya membuat rawatan susulan mereka di klinik. Selain daripada itu, mereka juga ada juga simptom-simptom atau gejala yang lain. Contohnya dari segi pernafasan, mereka mengatakan kesukaran bernafas terutamanya bila mereka melakukan pekerjaan ataupun berjalan umpamanya. Dan ada juga yang mengalami batuk, ada yang mengalami sakit dada, ada juga yang di mana mereka kata tak ingat dah, brain fog atau dipanggil. Salah satu benda yang macam ketara di mana sebelum COVID mereka punya ingatan yang bagus. Selepas COVID mereka kata banyak benda tak ingat, susah nak ingat, susah nak retain satu-satu maklumat terkini. Diorang mengambil masa yang lama untuk mengingati satu-satu benda yang penting. Itu adalah benda ketara juga. Dan ada juga yang mengalami masalah psikologi, impak dia seperti mengalami kemurungan, terasa anxious, takut-takut lagi, mungkin disebabkan impak penyakit, especially kepada sesiapa yang mempunyai kategori yang paling advance lah, 4 atau 5 terutamanya. Dan selain daripada itu ada juga yang lain-lain. Terlampau banyak sebenarnya. Okey. Kita fahamlah sedikit sebanyak yang doktor cuba kongsikan di peringkat awal ni, apakah yang dikatakan dengan simptom-simptomnya dan juga sindrom long COVID ini. Seperti mana yang kita dah janjikan bersama dengan anda semua, kita akan bawakan bekas pesakit COVID-19 yang melalui fasa yang cukup mencabar. Ibarat peluang kedua diberikan kepada beliau untuk menghadapi situasi ini dan beliau bersetuju untuk berkongsi dengan kita bersama apakah pengalaman yang dilalui. Sebelum tu, kita kenal dulu siapakah individu itu. Tanpa sebarang simptom seperti demam, sesema mahupun hilang deria rasa. Namun insan ini disahkan positif COVID-19 pada 16 April lalu. Farahana Amira Ahmad Radzi berusia 30 tahun. Difahamkan ibu kepada 2 orang anak ini mempunyai penyakit asma sejak kecil. Awalnya dia beranggapan bahawa sesak nafas yang dialaminya hanyalah perkara biasa. Namun keadaannya tidak beransur pulih. Setelah 2 kali membuat ujian PCR, Farahana disahkan positif COVID-19 tahap 5 dan dipindahkan ke unit rawatan rapi ICU. Terus kekal bersama kami bagi mendapatkan perincian bagaimana bekas pesakit COVID-19 tahap 5 ini berjaya memerangi penyakit tersebut. Itulah detik yang sempat dikongsikan. Kalau mungkin anda pernah saksikan post beliau di social media, anda tahu bagaimana cerita, apakah yang dilalui secara terperinci diceritakan. Cuma kita nak bawakan secara bersemuka. Walaupun tidak dapat di studio, kita nak tahu, kita nak alami apa yang sebenarnya dirasai pada 13 hari ditidurkan tanpa sedar dan mendapat semula kembali kesedaran di dunia, dapat merasai semula nikmatnya. Okey, kita terus saja bersama dengan Farahana Amira Ahmad Radzi, bekas pesakit COVID-19 tahap 5. Assalamualaikum Amira. Waalaikumsalam. Ya, sihat ke semua sekarang? Sihat. Alhamdulillah sihat. Getting better. More better. Alhamdulillah. Okey. Kita juga bersama dengan Dr. Syakirin kini. Kalau mungkin Amira ada apa sahaja nak tanya, boleh sahaja. Cuma sebelum tu kita nak mulakan dengan pengalaman yang dirasai. Mungkin macam klise, apa yang dirasai sebab tak sedar 13 hari.
Tapi pastinya apa yang berlaku ini memberi impak yang cukup besar dalam hidup Amira sendiri. Kalau tanya saya apa yang saya rasa waktu koma tu, actually saya tak rasa apa-apa. Saya rasa saya baru tidur 1 hari dan saya sedar, saya tahu saya ni ingat anak-anak lah. Sebab walaupun dia cuma bila yang saya tahu saya rasa macam lama tu sebab saya rasa saya bangun tu badan saya sakit. Okey. Lepas tu memang masa waktu saya sedar pun saya tak tahu yang saya kena COVID, which is selepas saya dah gain balik memory sedikit, baru sikit bonus bagi tahu saya apa yang terjadi. Saya affected by COVID-19 stage ke-5 di mana saya dah koma selama 12 hari. So sewaktu sedar pun saya accidentally cabut intubation saya. So kalau kata apa yang saya rasa tu, saya rasa macam saya tidur. Itu je. Okey. Ditidurkan sebab keadaan berada pada stage 5. Tapi mula-mula masa mengesan tu anda tidak dapat tahu yang anda positif kerana katanya ada asma. Betul? Betul. So sebab saya memang pada 14 hari bulan di mana saya terus pergi ke klinik panel. So waktu di sana memang klinik memang dah aware yang saya adalah childhood punya asthma patients. So sewaktu ke sana saya hanya mengalami asthma attack seperti biasa. Setiap tahun sebab saya bukan asthma aktif. So setiap tahun saya kalau kena attack pun just pergi ambil nebulizer, lepas tu it will recover. So saya ingat masa pergi ke klinik tu, diorang bagi saya a normal nebulizer, ingat kau okay. After that diorang bagi the strongest one, the dose yang paling tinggi, Conviven, still tak release. Saya masih lagi susah bernafas dan di mana masa tu saya tak boleh bercakap langsung. So they decided untuk bawa terus saya ke hospital. So ambulance sampai pada tengah hari 14 hari bulan tu, terus direct kepada ward yellow zone kuning. Zone kuning. So masa kat zon kuning tu saya dah start lagi susah nak bernafas. Lepas tu diorang buat PCR test yang pertama di hospital. So masa kat klinik memang tak ada PCR test pun yang dibuat. So sampai di hospital baru diorang buat PCR test. Dan negatif. Masa tu belum dapat lagi apa-apa result. So pada 14 hari bulan tu diorang kata saya akan ditidurkan. Ya, this one is masa saya akan ditidurkan lah. So masa ditidurkan tu expectation saya masa tu mungkin sebabkan asma, mungkin sebabkan lung penuh dengan mucus. So disebabkan itu diorang nak bagi berehat. Itu yang saya fikir. Tapi apabila sebelum ditidurkan tu diorang suruh mengucap, itu yang membuatkan saya rasa macam meroma-meroma sebab saya tak kata what will happen to me. Is it saya tidur lama ke? Sebab jangka masa tidur tu memang dia tak bagi tahu berapa hari. So after that, selepas saja ditidurkan, pada 15 hari bulan keluar result yang pertama. PCR test di mana PCR test tu negatif. Okay. So they done again another PCR test waktu tidur tu. Okey, kita berhenti sekejap di sini. Amira, sebab Boleh. apa kita nak lagi dengarkan dengan lebih terperinci dan tengah syok dengar sebenarnya cerita daripada Amira ni. Tapi sebelum tu kita nak rehat sekejap ya, boleh? Okey, Amira dengan doktor masih lagi bersama dengan kami, bekas pesakit COVID-19 dan juga Dr. Syakirin yang akan ulas lanjut. Sebelum tu kita ada soalan yang kita ingin bacakan terlebih dahulu dari rakan di social media. Ayo sama-sama kita saksikan. Ini dia, terlalu jauh. Ya, Assalamualaikum. Saya salah seorang pesakit COVID-19. Selepas keluar dari pusat kuarantin, saya alami gejala seperti pening kepala dan juga beberapa simptom yang lain. Dan soalannya di sini adalah, selain itu juga saya mudah letih. Dan adakah itu juga antara post-COVID symptoms? Dia ada mengalami beberapa gejala yang lain dan ingin bertanya kepada doktor, adakah itu merupakan long COVID symptom yang dialami, yang dimaksudkan seperti ini? Okey, sekejap lagi kita akan dapatkan jawapan daripada Dr. Syakirin. Seketika nanti kita rehat sekejap. Hello doktor. Kita
Kita kembali dalam Hello Doktor dan pastinya anda mengetahui tentang topik yang kita akan bincangkan. Di awal tadi kita bincangkan tentang sindrom long COVID. Dan sebelum kita berehat seketika sebentar tadi, kita ada ajukan soalan daripada rakan sosial media kita. Sama-sama kita saksikan sekali lagi. Ini dia, Assalamualaikum. Saya salah seorang pesakit COVID-19. Selepas keluar dari pusat kuarantin, saya alami gejala seperti pening kepala, berlarutan dan sakit sendi. Terutama waktu pagi selepas bangun tidur. Selain itu juga, badan saya mudah letih, tak bermaya untuk jalani aktiviti harian. Adakah itu juga antara post-COVID symptoms? Baik, terima kasih Zulkhairul Hisham. Kita akan ajukan terus sahaja kepada Dr. Syakirin kita. Doktor? Okey Anin. Silakan, Untuk Doktor. menjawab soalan Encik Zulkhairul, saya tak nampak sangat. Ya, betul. Zulkhairul. So, apa yang beliau alami boleh dikaitkan dengan gejala-gejala long COVID syndrome. So seperti yang saya sebut sebentar tadi pada permulaan awal rancangan, antara simptom yang mereka akan alami adalah kelesuan, keletihan, memang tidak bermaya. Mereka kata memang sometimes tak ada motivasi untuk membuat kerja apa-apa walaupun sebenarnya aktif COVID tu telah berakhir. Tetapi mereka tidak tahu nak ekspreskan bagaimana. Ada setengah pesakit tu kata, saya tak tahulah kenapa perasaan ni jadi macam ni. Mereka tak tahu sama ada itu adalah gejala long COVID. Dan ini juga perlu dikupas dengan lebih lanjut, perlu disiasat di mana sama ada mereka mempunyai simptom sebegini sebelum COVID ataupun hanya adalah simptom yang baru dialami selepas mendapat COVID-19. Okay. Seperti kita bagi tahu tadi, penyakit, kalau kita nak labelkan sebagai long COVID syndrome ni, kita mesti pastikan mereka tidak mempunyai penyakit-penyakit lain yang menyumbangkan kepada simptom yang sama yang telah dilaporkan. So kalau tiada sebarang penyakit yang sangat ketara untuk menerangkan apa simptom-simptom yang telah diadukan, so ia mungkin berkait rapat dengan simptom atau gejala long COVID syndrome. Okey, baiklah. Amira juga bersama dengan kami. Kalau mungkin tak sempat mengikuti kami di awal tadi, Amira merupakan bekas pesakit COVID-19 yang ditidurkan selama 13 hari, ya Amira? Betul. 12 ke 13 hari. 12 ke 13 hari dan pada ketika Betul. itu pastinya itu waktu yang cukup mencabar sekali lah. Terutama sekali bagi anda yang mempunyai masalah lain. Cuma yang di sini seperti mana yang dinyatakan, anda punya keadaan agak rare ataupun agak berbeza dengan yang lain kerana terpaksa ditiarapkan. Selalunya mereka yang akan ditidurkan akan baring secara terlentang. Anda ditiarapkan. Jadi Betul, saya kongsikan. meniarapkan selama 10 hari. Okey. So sewaktu pada 15 hari bulan diorang dah decide untuk saya dah dipindahkan ke ICU burn unit. So pada hari tersebut petang macam tu lah diorang my mom kata saya diterbalikkan, maksudnya dikomakan dalam keadaan menerap. So saya tak pasti untuk apa, tetapi according to the doctor dia kata untuk pernafasan sebab saya ada masalah breathing problem. So disebabkan itu untuk stabilize patients, untuk memudahkan pernafasan sebab saya pakai intubation sekali. So itu sebab saya menyerapkan until the day saya stable pada hari ke-11, hari ke-10 baru saya ditelentangkan semula. Yang di dahi luka tu, kalau saya boleh tanya, itu adalah kesannya, bukan? Betul, dahi saya betul. Dia jadi dia ada blister. So yang ini yang paling ketara lah. Sampai luka, itulah yang menyebabkan keadaan yang berbeza sedikit dengan yang lain kan. Okey, sebelum tu Amira, kita sebenarnya syok juga dengar cerita sebab apa, ini merupakan satu pengajaran buat kita semua juga apa yang dilalui oleh Amira. Tapi sebelum tu kita nak kongsikan, ada seorang selebriti nak tanyakan soalan. Jom kita bagi laluan dulu ya. Hello doktor, Assalamualaikum. Saya Wani Hasrita. Wani nak tanya, berapa peratus peluang pesakit COVID stage 5 kembali pulih? Terima kasih doktor. Baik, peratusan pesakit COVID-19 yang berada pada stage 5 untuk kembali pulih. Silakan Dr. Syakirin, mungkin ada penjelasannya? Okey. Kalau nak ikut statistik berapa peratusan tu saya tak dapat beri, tetapi
kebarangkalian untuk sembuh tu bergantung kepada pesakit tu sendiri. So dia bergantung kepada tahap keterukan COVID-19 semasa dialami tu, because kadang-kadang ada kategori 5 tu yang sangat teruk, yang sampai dapat apa kita panggil acute respiratory distress syndrome, seperti yang Amira alami. Itu yang tadi yang Amira terangkan tadi tu kita panggil prone ventilation. So itu di mana salah satu cara untuk memberi kadar oksigenasi yang bagus kepada paru-paru, sebabkan dalam keadaan terlentang paru-paru tidak dapat pick up oksigen yang bagus. So itu salah satu faktor pada keterukan kategori 5 tersebut. Okey. Nombor 2 bergantung kepada pesakit sendiri. So sama ada dia bergantung pada umur, bergantung kepada apa masalah kesihatan yang dialami sebelum mendapat COVID-19. So contohnya kalau pesakit mempunyai darah tinggi, kencing manis, masalah buah pinggang ataupun berat badan berlebihan, ini adalah salah satu faktor menyumbang kepada berapa lama untuk sembuh daripada kategori 5. Maksudnya selepas keluar hospital, adakah mereka boleh menjadi seperti dahulu sebelum COVID. So tempoh masa sangat berbeza, bergantung kepada pesakit-pesakit. Ikut faktor-faktor yang telah disebutkan lah. Okey. Macam Amira sendiri, bagaimana keadaan? Adakah anda mengalami sindrom long COVID tersebut? Masih lagi. Sebab saya masih lagi susah. Apakah antaranya yang dialami? Kalau pada awalnya saya rasa tangan saya shaking, mungkin atas sebab side effect ubat juga, sebab sekarang saya masih lagi on dabigatran di mana ubat cair darah, sebab saya memang ada blood clot di pulmonary area. So tapi hari tu baru pas buat CT scan, alhamdulillah is better. Alhamdulillah. Dan sekarang ni dah stop steroid. Alhamdulillah lah semua getting better. Cuma sekarang mungkin disebabkan saya terlalu lama koma, saya punya bahagian lower di bahagian bawah, mungkin di bahagian kaki, kalau saya berehat, mungkin saya duduk lebih dari setengah jam, saya akan rasa macam saya susah nak bergerak semula untuk bangun. Macam kita kebas. Macam saya akan rasa semut macam, kaki. Ya betul, ya saya. And sometimes kalau saya sentuh di bahagian peha pun saya tak dapat rasa dia sensory kat situ. Itu je lah yang buat masa sekarang ni. Dan yang lain memang dah tak ada dah. Kalau dia saya. Amira dah vaksin? Belum. Kita kena 3 bulan. So pada next month 16 April saya akan dapat vaksin yang pertama. Okey, alhamdulillah kan. Cuma sebelum kita akhiri perbincangan kita dengan Amira, pastinya anda mengalami satu situasi yang begitu mencabar, dan kehidupan selepas diberi peluang kedua oleh Allah untuk melihat kembali anak-anak, melihat keluarga, ini pastinya memberi kesan yang cukup mendalam buat Amira sendiri. Apakah pengajaran yang boleh dikongsikan? Dia macam mana? Kekuatan yang saya dapat daripada anak-anak juga, daripada family, daripada orang sekeliling saya, keluarga saya, kawan-kawan yang sentiasa nak putus doa untuk saya. Dan mereka lah yang membuatkan saya, kalau kata long COVID tu, yes indeed betul. Tetapi macam mana doktor kata, it depend on the patient juga, whether patient tu kuat untuk lawan benda tu atau tidak. So saya rasa untuk anak-anak, itu yang membuatkan saya rasa I don't want to make myself macam lagi lemah, lagi worse. So saya kena kuatkan semangat saya untuk live longer, untuk pergi bertapak selepas ni. Sebab saya tak nak, sebab saya bertiga dengan anak-anak. Kadang-kadang kalau rumah mak dekat lah, tapi kalau kata saya bertiga, kalau saya tak boleh buat kerja, susah juga untuk anak-anak. So kena juga saya akan push myself untuk buat semua kerja, walaupun kadang-kadang tu memang yes penat, memang tak tipu, stamina tak macam dulu. Kalau dulu satu hari boleh buat kerja macam-macam, tapi sekarang ni even kalau kita makan pun boleh rasa penat. Itulah, nak berjalan pun tak boleh macam dulu. Amira, terima kasih banyak-banyak berkongsi dengan kami, dan kita harapkan kembali kesihatan itu yang dipinjamkan Allah kan, kembali ditingkatkan. Mungkin pelbagai aktiviti yang perlu dilakukan, tapi insya-Allah segalanya akan kembali pulih. Kita doakan yang terbaik.
Okey, itu dia Terima kasih. Farhana Amira Ahmad Razi, bekas pesakit COVID-19 berada pada peringkat stage 5 yang menjadi sesuatu pengajaran untuk kita semua bagaimana keadaan yang dialami oleh beliau sendiri. Pastinya itu begitu mencabar dan itulah yang perlu kita lihat, apakah sindrom long COVID ini beri kesan kepada kesihatan kita dan bukan sahaja kita tapi mereka yang mengalami keadaan yang serupa. Baiklah, kita nak rehat seketika, kembali selepas ini masih lagi terbincangkan tentang sindrom long COVID. Awal Mei lalu, pelakon dan penyanyi Marsha Milan mengesahkan dia dijangkiti COVID-19. Dia mengalami jangkitan paru-paru hingga perlu mendapatkan rawatan intensif. Penyanyi kelahiran negeri Sabah ini pada awalnya mengalami gejala sakit dada seperti ada yang menindih diikuti batuk kering dan juga semput. Setelah beberapa bulan, ujian itu berjaya dilalui dengan tenang. Marsha belum lagi boleh mengisytiharkan dirinya bebas sepenuhnya daripada penyakit tersebut kerana masih mengalami kesan simptom long COVID. Ikuti perkongsian bersama Marsha Milan dan hos di studio. Itulah selebriti kita pada hari ini yang akan berkongsi bagaimana keadaan beliau selepas disahkan positif COVID-19. Simptom yang dialami dan keadaan kesihatan bagaimana agaknya. Terus saja kita bersama dengan Marsha Milan yang kini bersama dengan kita melalui panggilan video. Marsha, Masya Allah, ayunya. Cantik je dia. Okey, Marsha. Pertama sekali nak tanya, apa khabar? Macam mana keadaan kesihatan Marsha sekarang ni? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya sekarang tengah recovering. Maybe from the side effects sebab Masya baru vaksin a few days ago. So, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, kita juga bersama dengan Dr. Syakirin yang dari awal tadi sebenarnya ya. Kalau mungkin Marsha ada nak tanya ataupun nanti kita nak minta sikitlah Dr. Syakirin untuk komenkan tentang keadaan kesihatan Marsha. Cuma kita bercerita tentang sindrom long COVID yang difahamkan Marsha pun lepas dah negatif, masih lagi alami keadaan yang, yelah, keadaan tu tidak sama macam sebelum ni kan. Lagi-lagilah Marsha ada single yang nak dipromosikan, nak menyanyi, kan, nak berada pada fasa yang macam sihat sebelum ni. Habis apa yang dilalui? Mungkin boleh kongsikan bersama dengan kami. Okey, sebenarnya sekarang ni Masya agak confused sama ada ini gabungan side effect from the vaccine or my long post COVID juga sebab Masya masih lagi ada sakit dada sikit. Dia macam ibarat dada tu macam ke dalam. Dia macam ada orang macam hempap dada kita. Setiap masa. So, itu adalah dirasai? antara dia macam almost every day lah basically. So before the vaccine pun macam tu and even now pun masih lagi. Macam sekarang pun Masya nak buat kerja agak susah sebab Masya tengah cakap ni pun Masya macam semput sikit dia macam pernafasan tu terganggu. So kadang betul. Kadang kalau kita selalunya boleh nyanyi satu rangkap tu dengan satu nafas, dia jadi macam mungkin setengah atau mungkin suku dah kena macam tu dah balik. So dia mengganggu sedikit lah macam aktiviti harian Masya, terutamanya bila nyanyian. Masya ada bertanya dengan Dr. Masya ketika itu, dia kata ini adalah benda biasa. Tapi itulah Masya sampai sekarang belum ada mana-mana show lagi untuk tengok macam mana Masya punya stamina bila bernyanyi sebab bila jalan pun dah lain. Okey, kita dengarkan dulu pandangan daripada Dr. Syakirin yang bersama dengan kita. Mungkin sedikit sebanyak boleh membantu tentang keadaan kesihatan Marsha kan. Dr. Syakirin? Ya. Ya, saya. Doktor, mungkin doktor boleh komen berdasarkan apa yang Marsha ceritakan tentang keadaan Marsha sekarang ni. Okey. Gejala yang Marsha adukan tadi adalah gejala yang kebanyakan pesakit-pesakit post-COVID akan beritahu kepada doktor. Seperti di tempat saya bekerja, kita mempunyai klinik post-COVID di mana kita melihat pesakit-pesakit di kategori 4 dan 5
Walaupun bila kita membuat rawatan susulan terutamanya untuk melihat bahagian paru-paru sebab kita lebih kepada utamakan komplikasi paru-paru, X-ray mereka telah pulih tetapi mereka masih mempunyai simptom-simptom yang kita tidak boleh terangkan secara, tak boleh nak correlate, tak boleh nak hubung kaitkan dengan paru-paru mereka yang sudah ke arah recovery ataupun sudah ke arah fasa pemulihan. So penyakit yang kita kata gejala yang telah disebutkan tadi memang dialami oleh kebanyakan pesakit-pesakit post-COVID. Seperti saya sebut tadi, tidak semestinya di advance kategori, malah kategori 1 pun ada juga mengadu. Susah nafas, bila nak jogging dulu boleh dapat 10 round, sekarang dah 5 round. Benda itu mereka mengadu kepada saya. Tetapi bila kita lihat memang tidak mempunyai rawatan yang khusus lah untuk apa yang diadukan ini. Doktor, adakah ianya boleh dikatakan akan pulih secara sendiri ataupun kita perlu tahu bila masa yang dikatakan adakah lepas 12 minggu tu kita perlu anggap perkara ini mungkin bukan lagi post-COVID? Okey, kebanyakan kalau dalam literature yang kita baca, dalam 12 minggu tu sepatutnya pesakit akan beransur pulih. Tetapi majoriti masih mengalami gejala-gejala yang saki-baki, yang tak settle-settle ni. Tetapi bila mana kita nak jumpa doktor untuk mengetahui lebih lanjut, seperti saya sebut tadi, lepas 12 minggu, sekiranya gejala ini berpanjangan dan kita kena pastikan tiada penyakit lain yang menyumbang kepada gejala yang kita assume penyakit simptom long COVID ini. So setelah kita rasa kita dah clearkan semua, especially bahagian paru-paru lah, seperti Masya kata tadi, nak ambil nafas pun susah. So kita tak pasti sebab apa. So maybe ada something in the lung still not settle dan kita kena clearkan yang itu dulu sebelum kita deem as a long COVID and just by time benda ni akan pulih. Okey, Masya seorang yang sangat aktif. Difahamkan Masya pun buat yoga. Masya bukannya yang duduk kat rumah je Masya ya. Memang kita nampak apa yang dikongsikan. Masya sendiri fit lah, orang kata fit. Tapi masih lagi melalui fasa itu dan boleh dikatakan beransur pulih ataupun macam mana Masya? Selepas Masya mungkin aktif dan sebagainya. Okey, Masya discharge pada Mei 15 tak silap Masya. Dalam lingkungan tu lah. Jadi sampai sekarang Masya ada sedikit kesukaran untuk maintainkan stamina Masya tu. Macam selalunya kalau Masya boleh buat 1 hour yoga, 2 hours yoga, sekarang 30 minit pun it's the struggle for me. So for me it's because kadang-kadang exercise juga membantu Masya untuk build up my stamina bila atas pentas. So itu yang kadang-kadang Masya risau tau sebab kiranya ini dah berapa, almost 2 months lah kot kan, 1 month plus. So I'm afraid that this will prolong lah. Because before COVID pun I was told that my lungs is a bit weak. I mean dia not lah weak tapi dia tidaklah sekuat macam orang biasa lah. Macam contohnya bila batuk tu dia memakan masa yang sangat-sangat lama. So bila that's why I think that I don't know doktor, mungkin Masya sebab itu jugalah COVID tu dia macam ekstra sikit sakit dia ke atau macam mana, I'm not sure. But I do feel that. Sebab tadi pun doktor ada kongsikan mungkin keadaan individu itu sendiri menyebabkan kesan dia berbeza, doktor ya? Ya, ataupun mempunyai penyakit yang tak pernah diagnose sebelum ni and COVID tu menyebabkan dia menyerlah. So it become obvious now. So I'm not sure whether you've been diagnosed asthma before because apa yang you complain tu mungkin juga batuk dan rasa dada ketat tu mungkin ada kaitan dengan susah nafas. But sometimes susah nak kata. As I said, kalau kata benda berpanjangan dan dinasihatkan untuk berjumpa doktor untuk mendapat rawatan lebih lanjut. Ya, okey. Kita terpaksa berhenti sekejap sebab kita nak rehat sekejap. Tapi jangan ke mana-mana penonton-penonton Hello Doktor sebab seketika nanti kita masih lagi akan bersama dengan Dr. Syakirin dan juga Marsha. Sebelum tu nanti ada soalan yang kita nak raikan. Kita bacakan sedikit teasernya. Apakah soalannya daripada Hamdan Mzal? Ada tak suplemen atau ubatan yang boleh pulihkan pesakit long COVID dan mencegah dari mengalami komplikasi berpanjangan pasca COVID? Okey, doktor, kita simpan dahulu jawapannya seketika nanti. Sewaktu
Doktor kembali dalam Hello Doktor, kita akan bincangkan tentang soalan ini. Pelan penggantian makanan telah mendapat sambutan sebagai cara pengubahsuaian diet untuk meningkatkan kawalan glisemik dan mengurangkan berat badan dalam pesakit diabetes. Itu dia perkongsian kita pada hari ini dan kita kembali untuk bincangkan tentang topik sindrom long COVID. Kita masih lagi bersama dengan Dr. Syazatul Syakirin dan juga Marsha Milan kini melalui panggilan video, dan sebelum tu kita nak kongsikan dahulu ada soalan daripada rakan dari social media. Ayo sama-sama kita saksikan soalannya. Sekali lagi kita bacakan, Hamdan Emzal, ada tak suplemen atau ubatan yang boleh pulihkan pesakit long COVID dan mencegah dari mengalami komplikasi berpanjangan pasca COVID? Baiklah, kita terus sahaja ajukan soalan ini untuk mendapatkan pencerahan secara ringkasnya, Doktor. Mungkin suplemen ataupun ubatan yang ditanya, ada penjelasannya, Doktor? Silakan. Okey, untuk menjawab soalan Encik Hamdan, suplemen, tiada spesifik suplemen. Kalau boleh, kita cuba elakkan memakan suplemen. So far kita tidak jumpa apa-apa sebarang ubatan ataupun suplemen yang boleh membaikkan simptom long COVID ni secara cepat. Kerana sepanjang yang kita lihat, sepanjang yang kita dengar, simptom-simptom ini sangat tak berapa spesifik dan ini memang dialami secara pesakit dari mana-mana kategori COVID-19 sekalipun. Okay. Dan apa yang disarankan sebenarnya adalah kalau kita baca daripada jurnal perubatan, lebih kepada exercise ataupun rehabilitasi. So apa yang Marsha buat tu sebenarnya dah betul. Cumanya I think you have to go slowly. You don't expect to get your 2 hours yoga right after your COVID about 2 months ago. So maybe half an hour first, and then you reward yourself 10 minutes extra a day after another. So it's not something Tak yang push lah. Jangan. You will get tired easily and you get demotivated. That's what happened to other patient of mine. So kebanyakannya kita ambil one step at one time. So start sikit, lama-lama jadi bukit. Jangan start terus nak 2 jam, lepas tu esoknya dah tak buat dah. So kita sarankan maybe 15 minit, 20 minit dahulu. Even your brisk walk also is part of rehabilitasi. So that will yes, itu akan meningkatkan exercise capacity kita. Itu secara tidak langsung boleh mengurangkan simptom yang pesakit kita mengadu. Contohnya keleskuan, susah nafas. Bila dah get into gear 20 minit, next week tu 30 minit. Lepas tu sejam. Brisk walk je dulu, jangan marathon. Yelah, macam Marsha sendiri mungkin dah terlalu biasa dengan keadaan 2 jam yoga kan. Itu adalah mungkin pace dia sebelum ni. Macam Marsha, selain daripada keadaan Marsha sendiri, kita juga difahamkan dengan perkabaran yang kurang enak lah apabila bapa mentua Marsha meninggal dunia ya disebabkan keadaan ini. Dan pada ketika itu bagaimana keadaannya? Mungkin boleh kongsikan secara ringkasnya, Marsha? My father's situation? Yep. Okay. My father's situation before he got the COVID, dia sebenarnya he was already suffering from sakit jantung, kencing manis dan ada a few lagi penyakit. Jadi bila dapat tahu yang dia positif tu, doktor terus asingkan my father-in-law, and apparently mungkin doktor lagi tahulah dia tidak dapat melawan penyakit itu sebab dalam dia dah tak kuat. So that's why he didn't made it. Yalah, pastinya setiap daripada kita kehilangan itu yang menyedihkan dan sangat berat kan. Tapi perkongsian Marsha hari ini dapat membukalah kepada kita semua mungkin keadaan ini harus dilalui oleh setiap insan yang berada dalam fasa pandemik ni. Okey, kita nak kongsikan juga yang menarik di social media.
Ini dia, Kamimah Adnan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Doktor, suami saya bekas pesakit stage 5 ditidurkan selama 20 hari dan ICU 42 hari. Discharge Disember 2020. Efek dia sekarang 20% paru-paru damage and bed sore stage 4 dan last appointment dengan bahagian respiratory, rhythm jantung dia macam ada masalah. Adakah mungkin kesan-kesan long COVID ini akan mengganggu organ badan yang lain? Dan saya bekas pesakit stage 3 mengalami sakit-sakit sendi, mudah semput seperti asma sekarang, kelesuan dan mudah letih. Komen sikit, Doktor? Okey. So isteri stage 3 dan suami stage 5 ya. Tapi kalau kita baca secara ringkasannya tadi, suami mungkin mempunyai masalah kesihatan ataupun komorbiditi yang menyebabkan beliau sangat sukar untuk pulih. So kita tidak pasti apa penyakit yang beliau ada sebelum mendapat COVID dan kemungkinan besar fasa pemulihan dia mengambil masa yang panjang berbanding dengan pesakit muda dan tidak mempunyai penyakit-penyakit contohnya kencing manis dan darah tinggi ataupun sakit jantung umpamanya. Okey. Dan untuk yang kategori 3, kenapa dia juga komplain macam tu? Sebab saya pun tak pasti sebab dia pun tak bagi tahu secara mendalam penyakit yang dia ada sebelum mendapat COVID. So sama ada penyakit asma tu menjadi teruk disebabkan selepas COVID ataupun penyakit asma yang dialami sebelum tu tidak mendapat rawatan yang sepatutnya ataupun yang penuh. Dan juga sakit-sakit sendi tu memang hampir majoriti memang akan ada mengadu tersebut. Sebab ibaratkan kata duduk dalam hospital 10 hari tak bergerak. Dalam ward tu saja you tak boleh keluar mana-mana pun. Yalah. Sebab diisolasi kan. So gara-gara kan terhad semua ni sendi-sendi jam. Sebab kata pesakit saya lah. Tak tahu macam mana nak jalan dah doktor, saya lupa dah. Nak turun katil pun takut. So apa yang kita buat selepas mereka off tag daripada lepas mendapat aktif COVID masuk ke fasa post COVID, tetapi masih di dalam hospital, mereka akan menjalani rawatan fizio, rehabilitasi di mana rawatan kepada breathing iaitu paru-paru dan juga rehab kepada anggota kaki dan tangan untuk pulihkan semula. Ni macam dia reset balik lah. So body kena kita belajar ni. Doktor, jalan balik, macam mana nak bernafas balik umpamanya. Doktor, adakah ini akan beri impak kepada mereka yang kadar imunisasinya akan terjangkit dengan varian yang sekarang ni? Sebab kita tahu varian Delta, varian Lambda yang datang ini semakin mengganas dan 15 second, 15 saat saja dia boleh merebak. Bagaimana dengan keadaan mereka yang bekas pesakit COVID ini? Adakah mereka berisiko lebih tinggi? Okey, dari segi risiko seperti saya bagi tahu tadi bergantung kepada faktor-faktor yang saya sebutkan. Bergantung pada faktor umur, faktor penyakit-penyakit yang mereka alami dan juga faktor berat badan berlebihan untuk menentukan fasa pemulihan selepas COVID. So seseorang yang sihat mungkin macam Masha, umpamanya yoga 2 jam, saya rasa dia ambil masa saja. It will just take some time. You will get recover soon insyaAllah. But for those yang sebelum COVID, mereka ada menjalani lifestyle sedentary, maksudnya jarang bersukan, makan tak ikut aturan, berlebihan umpamanya, mereka boleh pulih tetapi ambil masa yang lama. So far dalam rekod saya about 9 bulan ke 1 tahun pesakit untuk pulih. Ini adalah kategori 5 yang telah diintubate dan mempunyai banyak komplikasi dan mereka mengambil masa about 1 tahun lah. Ini pesakit COVID yang dapat tahun lepas. Dan kita berjaya mendischarge daripada klinik post-COVID. Adakah amalan gaya hidup Marsha? Ya, silakan Marsha. Ada soalan ya? Sorry, saya ada soalan sebab makcik saya adalah seorang OKU dan dia pun mendapat jangkitan COVID ni. Cuma sekarang ni dia punya oxygen level sampai sekarang tak menentu. Dia boleh turun sampai almost below 90, like 80 to 90 between that. So kadang-kadang merisaukan kami sebab kami tak tahu apa nak buat. Dia tak boleh cakap dan apa yang Masha buat dekat hospital dulu, Masha attend physio. So for my auntie, kita orang cuba exercisekan dia by walking around the house. Tapi ever since ada sekali tu dia sakit kaki, maybe I don't know why. Probably
salah makan ke apa. So and kebetulan juga dia ada makan satu ubat yang diberikan oleh doktor dekat Hospital Sungai Buloh. Tapi ubat tu membuatkan dia makan banyak. So kita orang confused whether to jaga kontrol makan dia ke atau macam mana ke sebab situasi dia macam tu. Doktor, ringkaskan jawapannya yang cukup padat. Kami nak dengarkan. Silakan doktor. Ubat yang menyebabkan makan banyak tu saya rasa ubat steroid. Yang itu adalah salah satu ubat yang kebiasaannya akan diberi kepada pesakit yang mempunyai keradangan dalam paru-paru. So ubat itu tujuannya untuk mengurangkan radang supaya fasa pemulihan untuk paru-paru tu berlaku dengan cepat berbanding kalau kita tak beri. Dan bergantung pada keterokan masa dia dapat COVID-19 tersebutlah. So ambil masa tetapi oksigen yang perlu dipantau ya kita lihat juga pesakit kita ada 80, ada 90 bila mereka bergerak. Tetapi bila mereka duduk diam, benda tu dia okey sahaja. Dan dia ambil masa. Dan saya tak pasti juga sama ada dia ada darah beku dalam paru-paru. So itu juga boleh menyumbang kepada kenapa oksigen dia masih tidak okey lagi. Pada pendapat saya mungkin perlu melihat doktor untuk rawatan lebih lanjut lah sekiranya masih tidak pulih lagi dari segi oxygen saturation dia. Ya, rawatan yang lebih terperinci diperlukan pastinya kan doktor? Ya, saya. Marsha, yang terakhir apakah kata-kata yang ingin disampaikan secara ringkas kepada peminat-peminat Marsha yang mungkin berada dalam fasa yang begitu mencabar sekarang ni, Marsha? Buat semua yang struggling to overcome this situation, Masya, doakan supaya anda semua dipermudahkan apa sahaja penyakit kesusahan dalam hidup. Tapi at the same time, Masya juga ingin bagi tahu kepada semua juga untuk take vaccine because to me, I think this is not just for ourselves but it's also for our family. To protect our family and also to protect ourselves. Amin, amin, insyaAllah, insyaAllah. Marsha, terima kasih banyak-banyak. Cantik sangat bertudung hari ini. Alhamdulillah. Sangat manis, sangat ayu ya. Terima kasih Marsha. Jaga diri Marsha. Sampaikan salam ya kepada keluarga Marsha insyaAllah. Okey, doktor. Terima kasih banyak-banyak perkongsian pada hari ini doktor. Begitu padat dengan informasi yang pastinya menjadikan kita tahu sedikit sebanyak tentang sindrom long COVID ni. Terima kasih doktor. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam Manim. Ya, itu dia Dr. Syazatul Syakirin Sirul Aflah, pakar perubatan respiratory, Institut Perubatan Respiratory. Dan juga bersama dengan kita tadi Marsha Milan dan seorang lagi Farhana Amira Ahmad Razi, bekas pesakit COVID-19 yang berada pada stage 5. Hari ini pelbagai individu yang berkongsikan sama ada mereka pakar tentang perkara itu dan juga mereka yang mengalami keadaan sebenar. Dan tepuk dada tanya selera, apakah yang anda dapat ambil daripada perbincangan kita pada hari ini untuk anda sama-sama jadikan sebagai pengacaran dan tingkatkan kecaknaan kita tentang masalah dan juga pandemik COVID-19 ni. Kita rehat dan juga kita kembali minggu hadapan insya-Allah. Assalamualaikum. Saya Ani Mizati. Bye-bye.